Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mahathir kata kerajaan sekarang tidak bagus. Mahathir kata kerajaan sekarang tidak elok. Tiada tata kelola yang baik dan sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa tahun ini saja SPRM telah pun mengumumkan satu dapatan luar biasa. Ini adalah keputusan yang sangat baik yang diumumkan dan sudah tentu ini satu kejutan kepada Mahathir Mohamad yang selama ini menyatakan kononnya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini tak baik, tapi rupa-rupanya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim inilah yang paling terbaik. Hari ini diumumkan bahwa SPRM merampas aset berjumlah 31,4 bilion dan telah menahan 5.703 individu dalam tempoh 5 tahun. Wah, ketika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, baru hari pertama jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim ialah langkah beliau memerangi rasuah habis-habisan. Ramai orang tak suka Anwar Ibrahim bukan karena Anwar Ibrahim tidak bagus memimpin. Beliau sebenarnya memimpin yang sangat baik. Satu dunia tahu. Bahkan yang menghairankan, dunia sangat mengagumi Anwar Ibrahim. Dunia sangat mengagumi Anwar Ibrahim sehingga mereka menjemput Anwar Ibrahim, memberikan dialog, memberikan pendapat dan sebagainya. Suara Anwar Ibrahim didengar oleh satu dunia. Tetapi di Malaysia, beliau tidak diminati. Kenapa? Sebab Anwar Ibrahim menyebabkan ramai orang tidak boleh melakukan lagi sakau, tidak boleh lagi curi duit, tidak boleh lagi buat rasuah. Itu sebabnya mereka benci dengan Anwar Ibrahim. Mereka tak dapat lagi kroni, tak dapat lagi projek dan sebagainya. Tata kelola yang dibuat oleh Anwar Ibrahim luar biasa. Hari ini terbukti apabila SPRM mengumumkan rampasan begitu luar biasa besarnya. 31,4 bilion ringgit. Bukan satu jumlah yang kecil, ini satu jumlah yang besar. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita pelbagai aset bernilai lebih 3,5 bilion dan melucut harta hampir 28 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun. Hasil tindakan berterusan agensi itu memerangi jenayah rasuah secara menyeluruh. Sebelum saya teruskan ulasan ini, saya nak kongsi dengan anda semua ini ialah produk Transfer Factor for Life. Ini rahsia kesihatan kesembuhan penyakit. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang bodoh. Kita juga sukar untuk sembuh daripada penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan bodoh. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Inilah jawapan kepada masalah kesihatan yang sedang menular di dunia sekarang. Ini adalah produk lulus KKM dan juga halal. Satu dunia meramalkan produk ini akan berada di setiap rumah menjelang hujung tahun 2025. Jadi sebelum anda terlambat, cepat dapatkan produk ini. Baik, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengumumkan pelbagai aset telah bernilai 3,5 bilion telah dilucut dan hampir 28 bilion ringgit telah pun dirampas berkait dengan memerangi jenayah rasuah secara menyeluruh. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengumumkan perkara ini. Jadi saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang sangat baik sebenarnya apabila negara kita kini ke arah sifar rasuah. Secara pribadi saya gembira dengan berita ini. Jadi apabila pendapat anda semua, patutlah orang benci dan takut sangat dengan Anwar Ibrahim. Termasuklah Mahathir takut Anwar kerana Anwar mendedahkan pelbagai rahsia yang ada dalam kepimpinan Mahathir sebelum ini. Sila tinggalkan komen anda, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling ditunggu-tunggu oleh politik di Sabah, khususnya para penyokong GRS dan juga para pembangkang yang ada di Sabah. Tidak lama lagi diketahui bahawa PRN Sabah akan diadakan. Adakah ini satu berita yang akan menjadi satu berita yang bahaya untuk GRS khususnya Ketua Menteri Sabah? Adakah GRS dalam bahaya ataupun adakah Haji Zinor dalam bahaya besar? Ini apabila SPRM mengumumkan rasuah adun Sabah, 2 orang akan didakwa.
Tetapi sehingga kini kita belum tahu siapa 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, Adun Sabah, yang akan didakwa ini. Ini sudah pasti akan didakwa kerana telah pun dikeluarkan secara rasmi. Cuma yang menjadi persoalan ialah, adakah ini akan mengganggu gugat, adakah ini akan menggugat kestabilan dan kekuatan kerajaan GRS pimpinan Haji Jinor, dan adakah ini petanda bahawa tidak lama lagi akan diadakan PRN Sabah. Sebelum kita teruskan ulasan ini, berikan pendapat anda. Siapa agak-agaknya yang akan didakwa ini? Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda satu rahsia kesihatan yang dicari-cari orang. Ini Transofecta, ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita 400% dan meningkatkan daya imun badan kita 400% serta mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dari dalam. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah, kita sukar untuk sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang bodoh dan tidak kuat untuk menyembuhkan kita daripada dalam. Ini rahsia kesihatan yang dicari-cari orang, rahsia kesembuhan penyakit yang dicari-cari orang. Sudah ramai orang yang menggunakannya dan mereka sembuh dengan peningkatan daya imun badan. Kemarin saja satu testimoni kanser perut stage 3, stage 4 telah pun mendapat manfaatnya sehingga doktor menghentikan proses kemoterapi beliau. Jadi cepat dapatkan produk ini. Apa saja penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan kita. Cepat pergunakan waktu yang ada. Hubungi nombor telefon yang tertera dalam video ini. Baiklah saudara-saudara sekalian. Hari ini kita dikejutkan dengan pengumuman daripada SPRM bahawa sekurang-kurangnya 2 individu akan dituduh di mahkamah dalam masa terdekat berhubung dakwaan rasuah membabitkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Sabah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya tidak menolak individu berkenan akan dituduh dahulu dan memaklumkan perkara berkaitan secara lanjut kemudian selepas itu. Mengenai isu Sabah, saya akan umumkan dalam masa terdekat akan ada 1 atau 2 orang akan didakwa di mahkamah. Boleh jadi mereka akan dikenakan pertuduhan dahulu dan saya akan buat pengumuman kemudian, katanya pada Majlis Convocation Program Penguatkuasaan Undang-Undang Bertauliah SPRM kali kedua. Terdahulu, media melaporkan beberapa individu bakal menghadapi pertuduhan dalam masa terdekat berhubung dakwaan rasuah membabitkan adun tertentu di Sabah. Kertas siasatan SPRM berkait isu pelesenan lombong mineral di negeri itu sudah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Saudara, siapakah adun Sabah yang akan didakwa ini? Dan menjadi persoalan titik tolak dalam perbincangan huraian pada pagi ini ialah, apakah ini satu tamparan yang besar kepada kepimpinan Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah dan bila agak-agaknya pilihan raya akan diadakan di negeri Sabah. Dengan adanya laporan ini, dengan adanya keputusan pengumuman daripada SPRM ini, dijangkakan bahawa PRN Sabah akan diadakan pada bila-bila masa. Ini bagi mengimbangi kes-kes seperti ini kerana kes ini boleh ditunggang, kes ini boleh digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan juga mungkin dan kerajaan negeri Sabah pimpinan Haji Jinor. Saudara, yang saya nak tahu sebenarnya apa juga nasib kepada si pemberi maklumat yang sebelum ini memohon imuniti. Adakah beliau dapat? Entahlah, kita tunggulah dan mungkin anda boleh senaraikan siapa agak-agaknya adun Sabah yang akan didakwa ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata Mahathir lupa diri. Ada yang kata Mahathir memang sengaja nak cari nahas. Ini apabila tindakan Mahathir baru-baru ini seringkali menyerang kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Tetapi akhirnya Anwar Ibrahim ada kesempatan untuk mendedahkan apa sebenarnya berlaku kepada Dr. Mahathir Mohamad. Ini mengejutkan kita. Kerajaan sebenarnya menanggung perbelanjaan Dr. Mahathir ke forum Nike. Itu pendedahan Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan memperuntukkan kira-kira
486.000 selepas lulus permohonan bekas Perdana Menteri untuk hadiri sidang di Jepun. Inilah dia, pendedahan paling kita tak pernah tahu. Mahathir mengkritik kerajaan kononnya tiada tata kelola baiklah. Dia kata kerajaan hari ini tak baiklah. Dia kata kerajaan hari ini lemahlah. Tapi dia pergi ke Jepun menggunakan dana kerajaan 486.000 ni melalui peruntukan kerajaan. Jadi siapa yang tak baik sebenarnya? Mahathir cukup terdesak. Dia sebenarnya hanya nak kelihatan relevan, menubuhkan macam-macam lah. Terkini, payung besar yang dia umum. Tapi baru 1 hari payung besar diumum, dah mula reda. Tiada sambutan, tiada apa-apa pun. Hanya bising-bising, tapi tiada kesannya. Kerajaan menanggung kos perbelanjaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir ke Jepun bagi menghadiri Forum Antarabangsa Nikkei ke-30 bulan lepas, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini satu pendedahan yang mengejutkan kita. Bayangkan Mahathir macam kacang lupakan kulit apabila sudah menerima peruntukan 486.000 perbelanjaan, tapi dia pula berkritik kerajaan kononnya lemah. Siapa yang sebenarnya yang lemah? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan anda semua. Ini rahsia kesihatan terkini. Ini namanya produk Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat. Tapi ini ialah terapi imun yang meningkatkan imun badan kita 400% dari dalam. Mendidik imun badan kita menjadi kuat. Jadi inilah rahsia kepada kesembuhan kepada penyakit apabila imun badan kita meningkat menjadi kuat dan bijaksana. Produk ini produk saintifik, produk ini ialah produk yang sangat dicari, laris di seluruh dunia. Dijangkakan produk ini akan berada di setiap rumah menjelang hujung tahun ini. Jadi saudara-saudara sekalian, cepat dapatkan produk ini sebelum anda terlambat. Secara umumnya dan ringkasnya, kita kena penyakit kena daya imun badan kita yang lemah. Secara ringkasnya, kita kena penyakit dan sukar untuk sembuh kena imun badan kita yang lemah dan bodoh menyerang kita daripada dalam. Cuba dapatkannya selagi ada waktu. Baru kemarin saya telah pun mendapat satu testimoni perkongsian daripada seorang yang kena kanser perut stage 3. Selepas menggunakan Transfer Factor, hari ini beliau berkongsi pengalaman betapa gembiranya beliau kerana proses kemoterapi beliau telah pun dihentikan oleh doktor. Bukankah itu berita yang baik? Kalau anda perlukannya, telefon nombor yang tertera. Baiklah, Anwar Ibrahim berkata, kerajaan memperuntukkan kira-kira 486.000 untuk tujuan itu selepas menerima permohonan daripada Mahathir untuk menghadiri persidangan yang berlangsung di Tokyo itu. Ini satu bukti betapa Anwar Ibrahim tidak pernah berdendam dengan Mahathir. Cuma Mahathir saja yang tak pernah serik-serik, tak pernah henti-henti mahu menggagalkan dan menjatuhkan Anwar Ibrahim. Kalau betul Anwar Ibrahim berdendam, kalau betul Anwar Ibrahim membenci, kalau betul Anwar Ibrahim mahu membalas Mahathir, beliau pasti tidak memberikan peruntukan tersebut. Tetapi kerana Anwar Ibrahim tahu nilai profesionalisme, nilai memaafkan, maka dia luluskan juga. Ada peraturan membolehkan Perdana Menteri luluskan perjalanan bekas Perdana Menteri yang lain. Beliau mohon kalau Perdana Menteri luluskan, kerajaan akan bayar termasuk untuk Mahathir. Katanya ketika ditemui pemberita selepas menghadiri seminar pemantapan organisasi dan pertemuan bersama Presiden Parti yang diadakan secara tertutup hari ini. Baru-baru ini Mahathir ingin ke persidangan Nikkei di Jepun. Jadi beliau mohon dan saya luluskan walaupun saya ingat daripada 9 orang, mungkin 7 orang sertai delegasinya. Turut hadir 2 naib Presiden PKR, Amiruddin Syari dan R. Ramanan, Setiausaha Agung Fauzia Saleh, Ketua Wanita Fadilina Siddiq, Ketua Pemuda Kamil Munim dan Ketua Cabang Hang Tuah Jaya Samsul Iskandar Muhammad Akin. Anwar berkata, walaupun sering dikritik bekas Perdana Menteri itu, namun Mahathir berhak memohon peruntukan, namun kelulusan tertakluk kepada pertimbangan Perdana Menteri. Jadi ada orang tanya pasal apa bayar? Itu hak beliau untuk memohon, kata Anwar Ibrahim. Ada hak Mahathir, tetapi terserah kepada Perdana Menteri untuk luluskan.
Saya tidak mahu ada yang salah faham. Saya juga tidak mahu ambil sikap negatif walaupun Mahathir hari-hari serang kita. Kita masih luluskan, katanya. Dalam ucapannya pada forum 30 Mei itu, Mahathir memberikan bayangan tentang penyertaan terakhirnya. Penyertaan terakhirnya dalam persidangan Nike tersebut. Mahathir juga sepatutnya, selepas mengetahui perkara ini, Mahathir juga, kata netizen, sepatutnya meminta maaf kepada Anwar Ibrahim kerana beliau seringkali menyerang Anwar Ibrahim tiap-tiap hari, tapi akhirnya dapat juga peruntukan. Memalukan, kata netizen. Dalam pada itu, Anwar Ibrahim berkata beliau masih memberi masa kepada dua menteri yang meletak jawatan sebelum ini untuk fikir masak-masak sebelum melepaskan kedudukan dalam jemaah menteri. Kalau boleh, kita mahu mereka sertai semula jemaah menteri. Surat letak jawatan sudah diterima, tapi saya belum terima atau belum luluskan, kata Anwar. Terdahulu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Sumber Asli Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad menghantar surat peletakan jawatan selepas kalah dalam pemilihan parti bulan lepas. Anwar dalam ucapannya hari ini turut memohon agar ahli parti kembali mempererat silaturahim walaupun ada yang tidak berpuas hati dengan keputusan pemilihan baru-baru ini. Semua pihak perlu berlapang dada, kata Anwar Ibrahim. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.